Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semekar daripada saya, Cikgu Tuti Azraida binti Nasir. Untuk ladab semekar kali kedua bagi tahun 2021 ini, kita akan tumpukan perhatian fokus lensa kita terhadap cara penulisan kertas cadangan kajian tindakan. Sebelum itu, kita perlu tahu apakah maksud di sebalik kajian tindakan ini. Kajian tindakan ini merupakan satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dijalankan oleh peserta, yakni pendidik, iaitu guru itu sendiri sebagai penyelidik dalam situasi proses pengajaran dan pembelajaran sendiri, yakni dengan kata lain kita merefleksi sendiri proses PDPC yang telah kita lakukan ataupun proses amalan pendidikan yang telah kita jalankan. Jom kita kena pasti dahulu tujuan kajian tindakan ini. Saya bagi satu contoh tujuan kajian tindakan ini khususnya kepada PDPC guru. Jadi ia merupakan kajian tindakan ini merupakan satu kaedah untuk merefleksi masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Kemudian guru tersebut akan menganalisis data melalui kajian tindakan ini untuk melaksanakan perubahan terhadap PDPC mereka berdasarkan dapatan yang diperolehi bagi merancang PDPC yang baru yang mampu meningkatkan mutu pencapaian murid-murid di dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran mereka sendiri. Untuk menulis kajian tindakan ini, ia melibatkan dua peringkat. Peringkat pertama adalah penulisan kertas cadangan dan juga yang kedua adalah penulisan laporan kajian tindakan. Jadi kita fokuskan untuk ladab kali ini adalah penulisan kertas cadangan. Jom kita lihat format untuk kertas cadangan kajian tindakan dahulu. Untuk format penulisan kertas cadangan, daripada jadual yang terpapar di atas skrin ni, kita nampak ada 8 langkah dalam penulisan kertas cadangan bermula dengan format penulisan yang lengkap dan refleksi PNP iaitu proses pengajaran dan juga pembelajaran sehinggalah kepada jadual pelaksanaan kajian untuk penulisan kertas cadangan terlebih dahulu. Untuk ladab kali ini kita akan tumpukan kepada penulisan kertas cadangan terlebih dahulu. Mari kita pergi satu persatu langkah dalam format penulisan kertas kajian tindakan, kertas cadangan kajian tindakan. Bermula dengan langkah yang pertama iaitu kita akan tentukan format kajian tindakan dari segi muka surat hadapan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, dan selepas ini kita akan tentukan refleksi PDPC yang lepas. Dan fokus kajian adalah langkah yang ketiga. Langkah keempat kita akan tentukan objektif kajian. Langkah kelima adalah kumpulan sasaran untuk kajian tindakan kita dan seterusnya. Untuk kertas cadangan ini kita perlu melaksanakan pelaksanaan kajian tetapi tidak secara keseluruhan, dan seterusnya kita akan senaraikan kos dan juga senarai bahan yang diperlukan dalam kertas cadangan kajian tindakan, dan akhir sekali adalah jadual pelaksanaan kertas cadangan kajian tindakan yang kita lakukan, yang akan kita laksanakan terhadap responden kita selepas ini. Jom kita lihat bagaimana nak menulis format penulisan di muka hadapan terlebih dahulu. Untuk muka hadapan, anda perlu tulis nama sekolah, pastikan dalam alamat yang lengkap dan juga penuh. Kemudian nama anda sendiri sebagai penyelidik dan sertakan dalam kurungan iaitu nombor telefon bimbing anda. Dan seterusnya adalah tajuk kajian tindakan yang tidak melebihi 15 patah perkataan, dan seterusnya di bawah sekali adalah skop kajian. Tulis sahaja skop kajian PDPC atau skop kajian pentadbiran atau skop kajian HAM atau skop kajian co-curriculum. Bagi pemilihan tajuk pula, pastikan tajuk bagi kajian tindakan yang dipilih tidak terlalu umum. Yang kedua, tidak terlalu spesifik dan juga tidak menyentuh unsur-unsur sensitif dan juga tidak melebihi 15 patah perkataan. Dan mesti ada wow factor di situ. Suka saya memberikan satu contoh
tajuk kajian tindakan. Contohnya saya ambil mata pelajaran bagi kimia tingkatan 4 dan tajuk yang saya pilih adalah meningkatkan kemahiran mengira bilangan mol menggunakan kad MNM bagi murid kelas 4 Camellia. Di sini ada wow factor iaitu kad MNM. Kad MNM merupakan wow factor yang mungkin boleh menarik pembaca untuk membaca kajian tindakan kita. Mesti tidak melebihi 15 patah perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tidak melebihi 15 patah perkataan. Ada wow factor di situ iaitu kad MNM. Tidak spesifik dan tidak terlalu umum serta tidak mengandungi unsur-unsur yang sensitif. Refleksi PDPC yang lepas. Apa maksud refleksi ni? Refleksi merupakan muhasabah diri untuk menilai kembali pengajaran yang lalu. Maksudnya kita merefleksi proses pengajaran dan juga pembelajaran yang kita amalkan sebelum ini. Di manakah silapnya? Dalam refleksi PDPC yang lepas, kita perlu tentukan tema. Masalah, isi keprihatinan melalui 4 perkara utama iaitu guru. Apa masalah guru? Apa masalah murid? Mungkin ada masalah ataupun keprihatinan, isu yang berbangkit dalam isi kandungan yang kita ajar. Mungkin banyak kali ditanya dalam peperiksaan dan juga persekitaran yang tidak menyokong PDPC yang lepas, contohnya kekurangan alat dan juga bahan eksperimen dan sebagainya. Dan seterusnya kita perlu tentukan langkah yang kedua adalah kita perlu merefleksi pengalaman yang berdasarkan tertumpu kepada guru, murid, isi kandungan dan juga persekitaran yang lepas. Di manakah silapnya, di manakah kekuatan dan juga di manakah kelemahan bagi proses pengajaran dan juga pembelajaran kita yang lepas. Kemudian kita kaitkan pengalaman PDPC yang telah dikenal pasti supaya masalah menjadi jelas. Contohnya, guru tidak menggunakan sepenuhnya soalan-soalan bagi peperiksaan SPM ataupun PT3 yang menyebabkan murid gagal untuk menguasai tajuk yang telah diajar. Okey, seterusnya kita boleh rujuk bahan yang berkaitan seperti buku latihan. Kita boleh lihat buku latihan murid, adakah murid dapat menjawab soalan tersebut dengan lebih baik. Okey, mungkin ujian bulanan ataupun ujian pra ataupun pos, ataupun pasca ataupun keputusan peperiksaan yang lepas, sukatan pelajaran dan bahan-bahan yang berkaitan untuk membantu kita untuk membuat refleksi PDPC yang lepas bagi menangani masalah yang kita hadapi di dalam kelas kita pada masa itu. Langkah ketiga adalah tentukan fokus kajian. Dalam fokus kajian, anda perlu nyatakan dengan jelas dan juga tepat. Yang kedua, fokus kepada satu isu sahaja. Contohnya saya beri contoh kajian tindakan sebelum ini adalah kelemahan dalam mengira bilangan mol. Satu isu sahaja. Kemudian apakah yang telah guru lakukan? Mungkin membuat latihan dan juga apakah yang telah murid lakukan. Membuat latihan yang berasaskan kepada buku modul semata-mata. Kenapa isunya terjadi? Kenapa pencapaian murid ataupun murid gagal lagi menulis ataupun mengira bilangan mol dalam isu kajian tindakan yang saya beri contoh sebelum ini. Dan juga jika masalah ini tidak dapat ditangani, apakah perkara-perkara yang akan berlaku terhadap pencapaian murid tersebut dan juga kepada proses pengajaran guru tersebut. Dan nyatakan di dalam bentuk ayat yang jelas, merangkumi kepada semua ciri yang dinyatakan di atas paparan skrin ini. Seterusnya adalah objektif kajian. Ini adalah langkah yang keempat.
Objektif kajian terdiri daripada dua, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Yang kedua mestilah berkait rapat dengan aktiviti PDPC dan juga hendaklah berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dan semestinya objektif kajian itu boleh diukur dan juga dinilai. Contoh objektif kajian saya, objektif umum berdasar kepada tajuk kajian yang saya berikan sebelum ini, meningkatkan kemahiran mengira bilangan mol bagi murid tingkatan 4 menggunakan kad MNM. Okey, dan juga sebab apa? Yang pertama tadi adalah 4 Camellia. Kemudian saya punya objektif umum untuk meningkatkan kesemua murid. Kesemua murid bagi tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran kimia. Seterusnya objektif khusus adalah murid dapat meningkatkan kemahiran untuk mengira bilangan mol dalam persamaan kimia yang diberikan, serta murid dapat meningkatkan kemahiran untuk menentukan bilangan nisbah bahan tindak balas dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia yang diberikan. Ini adalah sebagai contoh objektif umum dan juga objektif khusus berdasarkan kepada contoh tajuk kajian yang saya nyatakan sebelum ini. Seterusnya adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran kita perlu sebutkan data dan juga maklumat responden yang dikaji daripada tingkatan berapa. Kemudian kita tentukan jantina, lelaki ataupun perempuan, dan seterusnya mungkin umur juga perlu kita nyatakan. Dan seterusnya adalah tindakan yang dicadangkan perlu dinyatakan dalam penulisan kertas cadangan kajian tindakan. Dia meliputi 3 perkara. Perkara yang pertama adalah cara pengumpulan maklumat. Kedua adalah analisis tinjauan masalah. Dan yang ketiga adalah tindakan menangani masalah. Dan cara pengumpulan maklumat, kita boleh kumpulkan maklumat ini melalui pemerhatian. Pemerhatian maksudnya yang pertama kita boleh tentukan sama ada maklumat yang diberikan secara maklum balas. Kemudian kita boleh tentukan melalui buku latihan. Yang ketiga adalah melalui temu bual. Melalui temu bual guru dengan responden. Keempat mungkin melalui ujian. Ada ujian pra, post ataupun pasca ataupun ujian bulanan ataupun latihan berfokus. Kemudian melalui video tugasan yang dihantar oleh murid kepada guru ataupun penyelidik, dan juga mungkin kita boleh gunakan soal selidik yang dijawab oleh murid. Seterusnya adalah analisis tinjauan masalah. Setelah mengenal pasti tinjauan masalah, kita perlu membuat analisis. Analisis ini bermaksud apa? Analisis ini bermaksud dilakukan dengan membuat jadual atau apa-apa bentuk data display. Jadual ataupun bentuk data display yang menunjukkan bahawa anda telah mengumpulkan maklumat atau data untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Contohnya seperti berikut. Ini adalah analisis tinjauan masalah. Kita nyatakan tinjauan masalah terlebih dahulu, iaitu latihan di dalam buku murid. Kita melihat melalui pemerhatian dan juga markah yang diperolehi oleh murid di dalam latihan tersebut adalah sangat tidak memberangsangkan. Jadi analisis kenapa masalah itu berlaku. Mungkin murid tidak dapat menyelesaikan bilangan mol dengan tepat. Murid gagal mengaitkan nisbah bahan bagi tindak balas. Ini adalah contoh berdasarkan tajuk kajian kertas cadangan saya berikan sebelum ini. Mungkin kita akan lihat tinjauan masalah berdasarkan ujian bulanan. Jadi kita akan analisiskan ujian bulanan itu didapati murid banyak melakukan kesalahan dalam persamaan kimia. Ini adalah sebagai salah satu contoh analisis tinjauan masalah dalam bentuk data display, iaitu dalam bentuk jadual. Seterusnya kita perlu nyatakan tindakan menangani masalah dalam tinjauan analisis tinjauan masalah. Kita nyatakan segala aktiviti bahan-bahan. Mungkin kita akan buat sebagai latihan berfokus menggunakan kad MNM tadi. Contohnya saya adalah menggunakan kad MNN. Jadi saya nyatakan semua aktiviti menggunakan kad MNN saya kepada murid saya sebagai responden, dan juga saya membuat pemerhatian terhadap penggunaan MNN kad tadi untuk menguji kebersanan tindakan kad MNN
MMM yang saya jalankan untuk meningkatkan kemahiran murid bagi menangani masalah murid dalam tajuk kajian saya yang sebagai contoh adalah pengiraan bilangan mol. Adakah kaedah kad MMM itu dapat mengatasi masalah murid iaitu responden saya dalam pengiraan mol bagi tajuk kimia tingkatan 4. Dalam penulisan kertas cadangan kajian tindakan, kita perlu nyatakan kos dan juga bahan. Kos, berapakah wang yang diperuntukkan ataupun yang dikeluarkan dalam penyediaan bahan seperti saya. Contohnya saya membuat kad MMM, berapakah kos yang dinyatakan dan apakah bahan yang diperlukan. Perlu nyatakan. Okey, dan seterusnya anda perlu membuat satu jadual pelaksanaan. Dari mula pemilihan isu sehinggalah merancang pelaksanaan tindakan, perlu nyatakan tempoh ataupun tarikh dalam jangkaan bulan tersebut. Dan seterusnya, apa yang perlu dilakukan oleh semua guru SMK Bandar Rincing? Yang pertama, perlu hantarkan kertas cadangan selewat-lewatnya pada 5 April 2021 kepada AJK Kajian Tindakan Sekolah ataupun seawal-awalnya pada ladap kita pada 26 Mac 2021. Seterusnya, kita akan membuat penilaian terhadap kertas cadangan. Pihak sekolah akan membuat penilaian terhadap kertas cadangan yang telah dihantar oleh guru-guru semekar untuk dipilih dalam kolegium peringkat sekolah untuk memilih kajian tindakan yang terbaik pada peringkat sekolah. Berkumpulan, dan jangan lupa untuk hantarkan tugasan anda seawal-awalnya pada 26 Mac 2021 ataupun selewat-lewatnya pada 5 April 2021 kepada AJK Kajian Tindakan Sekolah yang telah dinyatakan dalam secara hard copy dan juga soft copy. Manakala hard copy ingin saya maklumkan dalam bidang bahasa, bagi bidang bahasa adalah akan diterima oleh AJK Kajian Tindakan Puan Siti Aisyah binti Mat Isa dan juga Puan Zalinah Hamzah. Manakala hard copy untuk guru-guru bidang sains matematik bagi kertas cadangan kajian tindakan akan diterima oleh Puan Fadilah Kamarudin dan juga Puan Rinarul Emma binti. Seterusnya, bagi bidang teknik vokasional akan diterima oleh Puan Juria binti Ibrahim dan juga Puan Fadilia binti Hayat. Bidang kemanusiaan adalah Puan Kalsum binti Ayub dan juga Puan Nurmas Zaitul Akmal binti Muhammad. Dan tidak lupa juga untuk soft copy dalam Google Drive semekar yang akan dikelola khas oleh Puan Nur Hamimah binti Muhammad. Untuk info yang lebih lanjut, anda semua dialuk-alukan untuk merujuk buku kajian tindakan daripada Tuan Pengetua kita, Tuan Pengetua Cemerlang, iaitu Tuan Haji Muhammad Sabri bin Sattar, Puan Zalinah Hamzah dan juga saya sendiri, iaitu Puan Tuti Azwedah binti Nasir. Sekian, terima kasih untuk info ladap terkini bagi semekar SMK Bandar Rincing bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Sebelum saya terlupa, jangan lupa selepas anda menghantar kertas cadangan kajian tindakan kepada AJK Kajian Tindakan yang telah saya nyatakan, anda boleh mengisi SPL KPM di bahagian penulisan penyelidikan peringkat sekolah untuk mengumpul mata kredit anda. Sekian, terima kasih.